Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali kita masih lagi bersiaran langsung pada rumah saya. Jadi kamu tak dapat tengoklah muka saya ni kan? Sebab apa? Kat belakang saya ni bermacam-macam ada, anak-anak saya melompat pun ada. Okey. Jadi kat sini kita tengok hari ni saya akan sambung pelajaran kita dalam topik trigonometri sebenarnya kan. Ini topik killer juga ni kan. Trigonometri. Okey, cuma hari ni saya target nombor 1. Tadi saya dah beritahu dalam grup pun. Kita target yang pertama graf tangent, graf tan. Lepas tu nombor 2 saya target nak buat untuk penyelesaian. Habis kelas pun pukul berapa? Penyelesaian. Okey. Boleh? Okey. Jadi kita tengok yang pertama sekali kita tengok graf tan dulu. Kamu boleh salin Ada kertas kalau kamu tak sempat salin pun tak apa, pelan-pelan kan. Faham bila kamu tengok sebenarnya. Cikgu. Ya. Kalau pakai kertas graf boleh? Boleh. Lagi baguslah kalau pakai kertas graf. Rasa hinanya saya tak ada kertas graf. Tapi boleh pakai kertas graf. Okey? Kalau pakai kertas graf lagi bagus. Sebab exam kamu nanti, dia akan bagi graf tau. Kertas graf tu. Tapi dia bagi ngam-ngam lah kan. Okey? Kalau soalan dia lukis, kalau soalan dia lakar, dia tak bagi kertas graf. Beza lukis dengan lakar kan. Okey? Lukis macam cantik. Kalau lakar lebih kurang lah. Okey? Jom kita tengok. Pertama, macam mana kita nak, saya akan ajar lakaran. Jadi kamu lukis macam mana pun nanti cantik lah. Kan? Lakaran graf tan X kan. Jadi graf tan X asal dia adalah Y sama dengan tan X lah. Y sama dengan tan X. Yang mana kat sini, macam minggu lepas kita belajar, depan tan ni ada nombor 1. Maksudnya dia punya apa? Amplitude kan. Cuma dia special. Tan ni walaupun amplitude dia 1 ke apa, dia lain. Sebab apa? Tan dia pergi sampai infinity. Jadi ini bukan nilai maksimum dia. Okey, dia beza macam sin dengan cos. Sebab sin dengan cos, sin dia corner, dia patah balik. Cos pun dia ada corner, patah balik. Kan? Jadi dia ada maksimum minimum dia. Yang ini tak ada, dia lanyak sampai infinity. Dia semua ada minimum bawah, mula pada mana, pergi ke mana. Okey, nanti kita tengok. X ni maksudnya 1x. 1x maksudnya frekuensi dia 1. Maksudnya kita akan buat 1 graf tan. Cuma beza dia, kat sini beza dia dengan graf sin dengan cos. Okay. Satu graf tan ni, satu graf tan, dia macam satu set graf tan. Graf tan ni kalau 1x dia maksudnya dia kena buat dua period dia. Contoh macam ni, tengok, kita ambil yang ni dulu, basic kan. Macam mana nak buat y1 tan x? Ni paksi, lebih kurang. Okay. Special tan ni, dia ada satu benda yang kita nama sebagai asimptot. Asimptot ni macam ni senang je. Kalau satu graf, kita akan bahagikan benda ni kepada 4 bahagian. Contoh 90 lah. 90, 180, 270, 360. Saya tulis ni 90, 180, 270, 360. Okay. Kalau kamu tekan kalkulator, ambil kalkulator. Ambil kau kalkulator ni. Okay, contoh. Kalkulator. Kita tekan tan 90. Tan 90. Tengok. Dia kata apa? Complex infinity. Ini kalkulator iPad ni. Maksud dia kata apa? Tak boleh kira. Tak boleh kira dia. Tak ada. Kan? Kalau kalkulator kamu dia bagi apa? Bad error. Complex infinity. Kan? Okay. Kalau kosong berapa? Kalau kosong. Tan kosong. Okey, tan kosong kita akan dapat kosong. Ada jawapan. Okey, tan 180. Ni saya kamu test. 180. Kosong juga. Nampak? Kemudian delete lagi 270. 270. Nampak? Lagi sekali jumpa complex infinity. Okey? Kemudian satu lagi siapa? Clear kejap. Delete 360. Kosong balik. Ini maksudnya graf tan ni kan,
dia akan mula dekat kosong. Okey. Dia mula dekat kosong, kemudian dekat 90 dia kata tak boleh kira. Kalau kamu made error, maksudnya ini adalah dia punya asymptote. Asymptote kamu kena wajib buat putus-putus. Dekat 90 tu wajib buat putus-putus. Itu namanya asymptote. Asymptote tempat tu, graf tu akan pergi menghampiri garisan ni, tapi dia tak boleh kena. Dia tak boleh kena. Dia dekat-dekat nak kena, tak boleh kena. Dekat-dekat nak kena. Dekat-dekat nak kena. Namun dia dekat-dekat nak kena, tapi tak boleh kena. Kemudian dekat 180 dia kosong balik. Lepas tu 270 dia jadi lagi sekali dia jumpa benda tu. Made error tu. Ini kita panggil dia asymptote. Bahasa Melayu dia hanya direct ya. Asymptote. Macam nama orang kan. Asymptote. Okay, bahasa Inggeris dia ada Y lah. Ada E kat belakang. Dia tukar sikit ya. Asymptote. Jadi apa guna asymptote? Lupa 320 kosong balik Macam mana? Asymptote ni sebenarnya bila kita nak lukis graf tan, kan? Dia mula dekat kosong, dia akan naik dulu. Dia akan naik sampai dekat-dekat nak kena dekat garisan ni, kamu tanda. Nampak? Kamu nampak saya tanda tu? Dekat-dekat nak kena. Dekat-dekat nak kena. Jadi graf tu akan naik, tapi dia tak kena. Dekat-dekat nak kena. Nampak? Graf ni dia mesti macam ni. Dan dia akan naik terus sampai infinity, tapi tetap tak akan kena. Dia kita panggil dia menghampiri 90 darjah. Itu namanya asymptote. Okey. Cuma lepas dia naik, dia cari poin yang kedua kosong, 180 pula, dia turun pula. Dekat-dekat nak kena. Dekat-dekat nak kena. Dekat-dekat nak kena, tapi jangan balik kena. Itu namanya asymptote. Dia naik, dia turun, lepas tu dia naik balik. Dia naik balik. Naik. Dekat-dekat nak kena, macam tu. Okey. Lepas tu sama juga 320 dia turun balik. Itu kita panggil graf tan. Dia mesti ada naik turun, tengah-tengah dia boleh lalu. Kalau kamu salah lukis jadi gunung berapi. Okey. Macam mana cerita gunung berapi kalau naik ke atas dua-dua gunung berapi jadi dia. Ini namanya graf tan. Okey, graf tan X. Graf tan X ni special. Ini satu tan X. Macam inilah graf dia. Okey. Kalau saya tukar sini nombor 1 ni, saya tukar jadi 3. Macam ni juga graf dia. Nampak? Sebab apa? Dia punya maksimum ni infinity. Letaklah berapa pun. 30. Macam inilah graf dia. Dia tak akan berubah. Cikgu. Ya. Kata kalau amplitude dia 3 tu, kita kena garis lah dekat graf paksi Y kita 3 lah. Pertanda. Itu kita biasanya, contoh lah sebab itu. Kalau contoh nombor kat sini, kalau nombor 1, saya akan tulis kat sini. Lebih kurang je. 1. Nampak? Kalau 3, saya situ juga. 3. Jangan pergi ke atas. Jangan letak ke atas ni. Kan? Kamu letak tengah-tengah sikit tak apa. Jangan letak atas sangat. Atas sangat maksudnya tempat ujung ni adalah infinity punya tempat. Kita tak tahu apa. Sebab tu tan ni kita boleh tekan sampai berapa pun. Tan. Tekanlah berapa. Contoh saya ambil Contoh. Kita ambil nombor yang dekat-dekat dengan 90 darjah. Dekat-dekat 90 darjah tapi bukan 90. 90 tadi kita ambil 89.99999 ambil kau. Nampak nombor dia makin besar. Makin kau tambah ni, 9 ni makin besar nombor ni. Makin kau tak boleh. Dah dekat sangat. Dia macam dia dekat-dekat maksud. Nampak? Tengok. Masa 89 boleh baca lagi. Tinggi dia dah 57. Kita baru 3 tadi. Kan? Itu 89 darjah. Kau tambah point, tambah sikit je, tambah 5. Dia dah double. Tambah. Dia makin naik. Makin naik. Nampak? Kan? Kalau tambah 9 tadi syok tu. Tambah 9 jap. 9. Dia naik dah. Nombor tu berganda-ganda. 9. Lagi dekat dengan tu, nilai dia makin besar. Sebab tu kita panggil dia menghampiri infinity. Dan bila dia rasa dekat-dekat 90, dia tak boleh kira dah. Sebab dia dah menyentuh asymptote, dia kata tak boleh kira. Itu maksud dia kan. Sebab tu saya tak, kalau kamu tengok tadi kita buat 89 darjah pun dah apa, 57 dia lebih kurang kan. Jadi kita kalau 3 tu kat mana? Agak-agak lah. Sebab tu saya bagi tahu selalunya nombor-nombor ni saya letak kat tengah ya. 3 ke, 10 ke, 5 ke, 1 situ je saya letak tempat dia. Nampak? Okey? Contoh kalau dia kata lakaran lah, kalau lukis tadi kamu akan lukis tepat-tepat, nanti cerita dia lain lah. Sebab kita akan ambil, kita graf, kita akan plot.
tekan kalkulator. Berapa. Baru dapat cantik. Jadi kamu akan nampak bentuk dia curve cantik. Curve turun. Cuma dalam SPM biasanya soalan ini melibatkan apa? Melibatkan kita panggil dia soalan objektif. Bila soalan objektif, macam mana dia tanya? Macam minggu lepas lah dia tanya. Contoh saya bagi kat sini. Macam mana kita nak buat Y sama dengan tangent 2X. Tiba-tiba dia kata Y sama dengan A. Kamu pun cikgu, A berapa macam nak lukis? Ini bukan Atan. Kamu graf Atan pula kacau. Kan? Ini graf A. Maksudnya graf Tan ni, A ni tak kisah apa benda pun. Bentuk graf sama. Nampak? Tu saya letak A kat sini. Letaklah nombor apa. Kamu letak nombor suka hati kamu. Letak 3 ke, tak kisah. Yang penting belakang. Berapa tan nak kena buat? Berapa graf tan? 2x. Kalau 2x graf tan, maksudnya kamu kena buat 2 kali graf tu. Okay? Bila 2 kali, automatik semua nilai-nilai ni untuk kali pertama akan dibahagi 2 kan. Contoh yang ini akan jadi apa? 45. Yang ini akan jadi 90. Sini akan jadi bahagi 2 berapa? 270 bahagi 2, 135. Sini akan jadi 180. Dan dia ada sekali lagi. Sebab apa? Kita kena buat apa? 2 graf. Kan? 2 graf. Saya sambung lagi graf tu. Ini baru 1. Kita tanda lagi sekali. 1, 2, 3, 4. Nampak? Yang pertama, asimtot. Okey, kemudian tak ada, kosong. Dia mesti sound slim, Pak. Asimtot. Kosong balik. Pak, tadi dah turun, naik balik. Turun. Naik balik. Turun. Wah, tak cantik. Jadi ujung ni mesti 360. Untuk apa? 2 graf. Okey, kalau 3 graf kita bahagi 3 nombor tadi. Kita bahagi 3. Kalau 4 graf, kita bahagi 4. Lepas tu kamu kena ingat, asimtot yang pertama apa? 90. Kalau dia kata 3 sini, kita bahagi 3. Okay? Lepas tu nombor-nombor tu kena. Tan dia kena hafal sikit lah. Dia kena hafal sikit. Boleh faham tak graf tan ni? Boleh. Boleh Dia tak banyak tanya sangat. Kamu boleh tengok dalam soalan SPM kamu pasir, soalan objektif, dia tak banyak soalan tan. Dia banyak soalan sin, cos, sin, cos, sin, cos, sin, cos banyak. Kan? Tan dalam ACMAT tan. ACMAT dah 2 tahun berturut-turut dia main tan. Kamu jaga-jaga Okey. Yang tak ambil ACMAT, alhamdulillah selamat. Okey. Itu lakaran graf tan. Contoh. Okey. Yang saya nak tekan ni yang kedua, iaitu penyelesaian. Lakaran graf ni jarang masuk exam. Penyelesaian banyak masuk exam. Sebab penyelesaian dia banyak dalam banyak topik-topik lain pun menggunakan penyelesaian. Contoh sekali, kita ambil penyelesaian sepadam ni. Kenapa anak saya tu? Penyelesaian trigo. Satu soalan tu tanya secara direct. Nanti kita tengok. Dia tanya direct maksudnya selesaikan. Selesaikan. Tu direct. Selesaikan. Nombor 2. Dia duduk dalam topik sudut dongak. Sudut dongak dan sudut tunduk. Okey. Yang ketiga, dia duduk kat mana? Dia duduk dekat penyelesaian masalah. Yang ni kacau. Okey. Contoh soalan penyelesaian, contoh simple, selesaikan. Direct dulu fahamkan direct dulu. Selesaikan, salin dulu Okey. Sekarang tengah azan, saya akan pause kejap. Kamu salin sebentar dulu. Okey, alhamdulillah sambung balik. Ini lebih kurang soalan-soalannya. Ini saya ambil daripada kutipan soalan-soalan tahun-tahun lepas dekat soalan objektif. Ni tahun saya tak tahu berapa ni. Main ambil je. Okey.
Kita tengok macam mana cerita dia tentang penyelesaian. Soalan dia selesaikan. Kadang-kadang pelajar boleh tengok, selesaikan, benda nak buat. Di jam. Bila soalan selesaikan sebenarnya dia suruh cari sudut. Dia suruh cari sudut. Jadi kita tengok kat sini Sebelum kamu cari sudut, yang pertama kamu kena faham cerita pasal macam mana nak tekan kalkulator untuk dapatkan sudut asas ataupun sudut sepadan dia panggil sudut asas. Okay, kalau soalan dia theta, biasanya sudut asas saya jadikan dia sebagai X. Kalau soalan dia X, kita jadikan theta. Contoh dia kena huruf lain-lain lah. Contohlah kan. Okay. Contoh kat sini, saya ambil sudut asas dia X sama dengan untuk soalan A. Sin -1. Shift sin. Tekan shift sin 0.6123. Itu yang pertama. Okay, kamu ambil kalkulator kamu tekan shift sin. Shift sin. Dia keluar sin -1 nampak? 0.6123. Okey, ada setengah kalkulator dia bagi perpuluhan, ada setengah kalkulator dia bagi darjah dan minit. Dia bagi darjah dan minit. Tapi biasanya saya galakkan pelajar ambil perpuluhan saja. Tak kisah. Sebab jawapan objektif kamu dalam SPM kamu, dia tengok nombor depan, belakang ni lebih kurang. Dia lain-lain nombor dia. Contoh kat sini 37.76. Kita ambil bagi cantik sikit. 37.76. Okey, ada pelajar ambil 37.8. Bolehlah 37.8, tak ada masalah. Tapi biasanya dalam soalan objektif biasanya saya tengok kalau perpuluhan dia akan ambil 2 tempat perpuluhan. Tapi tak ada masalah sebab saya bagi tahu kamu tadi, soalan ABC dia nombor depan tu memang dah beza dah semua. Nombor depan memang dah beza dah. Dia tak akan ada 37.8, 37.2 tak ada. Okey. Jadi contoh kali saya ambil 37.76. 37.76. Tulis kat situ sama dengan 37.76. Okey, yang itu benda pertama, sudut asas. Yang kedua, kamu kena tentukan sukuan. Kita kena tentukan sukuan. Apa benda sukuan ni? Sukuan ni dia sebenarnya kita tengok mula-mula kita ada belajar dulu. Contoh sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, sukuan pertama ni semua positif. Sukuan kedua sin sahaja yang positif. Sukuan ketiga tan sahaja yang positif. Sukuan keempat kos sahaja yang positif. Saya suka tengok kartun. Kartun saya suka tengok. Tak best. Bunyi dia tak boleh jadi. Okey. Saya suka tengok kartun. Okey. Bila kamu tengok kat situ. Contoh soalan ni. Bila kita tengok cerita dia, tentukan sukuan. Apa soalan kita? Sin kita positif. Sin kita positif. Jadi dekat soalan kita, sin positif. Nampak? Sin positif mana? Sin positif maksudnya semua dan sin. Jadi sukuan pertama dan sukuan kedua yang terlibat. Dua sukuan yang terlibat. Okey. Ini melibatkan apa? Penentuan sukuan. Ini kertas 2 lah biasa soalan ni sekarang ni. Okey. Boleh faham Dah dapat ni, baru kita tengok macam mana nak dapatkan jawapan. Jawapan kita ada formula dia. Sukuan pertama, theta sama dengan sudut asas. Terus ambil. Sukuan kedua, 180 tolak sudut asas. Lepas tu, 180 tambah sudut asas. Lepas tu, 360 tolak sudut asas. Dia sebenarnya yang ini X tambah kosong. Ini 180 tolak X, 180 tambah X, 360 tolak X sudut asas. Yang ini kamu kena hafal lah. Balik, buat satu jadual dalam satu kertas, tampal dekat tempat yang kamu suka termenung hari-hari. Bukan jamban, tak sonoh tu kan. Ni pergi tampal kat jamban hari-hari tengok dengan mak ayah hafal nanti. Okey, tampallah tempat yang okey sikit. Contoh dekat cermin ke mana-mana kan. Hari-hari tengok dia ingat. Tak payah hafal tak apa. Kan? Jadi tu masa buat soalan ni,
Setiap kali kamu buat soalan, kamu ingat step dia, setiap kali buat, tulis. Setiap kali buat, tulis. Automatik kamu ingat. Macam ni kalau kamu ulang pun A, B, C, D, E, F ni banyak dah ni. Automatik dah boleh ingat. Nombor ni boleh tak suka hati. Boleh buat sendiri nanti. Soalan boleh reka sendiri. Contoh kat sini kan. Sukan pertama apa formula kita? Theta ambil terus. Jadi theta ambil tu. Jawapan kita 37.76. Ambil terus. Nampak? Sukan kedua, apa jawapan kita? Theta sama dengan sukan kedua. 180 tolak sudut asas. 37.76. Ambil kalkulator, kamu tekan. Kan? Kamu akan dapat berapa ni? Cikgu. 142.24, betul ke? Betul. Betul. Okey. Kamu tengok sudut asas, tentu sakuan, tentu sakuan lah. Itulah sapuan yang jawab tadi, tentu sapuan campur sukuan jadi sakuan. Tentukan sukuan, jawapan. Okay, kita ada banyak soalan, kita akan buat benda yang sama. Kamu akan tengok, saya ulang-ulang benda ni. Okay, Cikgu. ulang-ulang. Ini baru soalan nombor 1. Ada berapa jawapan? Ada 2 jawapan. Cikgu, Ya? yang 2 sin sebelah tu satu semua ke benda? Bawah dia ejaan tu. Tak berapa clear. Atas dia. Kat mana? Ni, yang ni. dalam kotak. Yang tu apa? Semua positif. Oh, semua positif. Okay. Semua positif tu maksud dia macam ni. Semua positif maksudnya kalau kat sini, sin positif, cos positif, tangent pun positif. Semua positif. Kalau kat sini macam mana? Sin positif. Kalau sin positif maksudnya apa? Cos mesti negatif. Tan pun negatif. Nampak? Samalah cerita dia. Kalau saya kata tan positif saja, maksudnya lagi 2 orang tu negatif. Okay? Itu penentuan sukuan. Biasanya dalam exam saya beritahu kamu nampak benda ni, dapat kertas soalan tu, kamu lupa, sebelum masuk kamu tengok, dah masuk je dapat kertas soalan kau tulis ni. Kamu tak boleh masuk nota tau, kamu boleh buat nota sendiri. Kan? Jadi apa saja formula kamu lupa, kau ingat, kau masuk tulis. Tulislah. Cikgu buat pengumuman kat depan, tak apa, biar dulu. Tapi kamu kena ingat, kalau pengumuman dia ada pembetulan pada muka surat, terus diam kejap, dengar betul-betul. Nanti habis kan? Orang lain buat soalan selamba ada pembetulan, kamu kenapa soalan ni susah sangat? Padahal soalan ada pembetulan. Kan? Okey. Boleh? Itu soalan contoh A. Jom kita tengok B. Tengok B ya. Ini saya tak padam ni. Kita tengok jawapan je. Macam mana B? Goyang-goyang. Ini saya pinjam whiteboard anak saya. Sangat kecil. Anak saya punya. Bayangkanlah budak 6 tahun punya. Pinjam. Okey. B. Apa soalan kita? Sin theta sama dengan negatif 0.8553. Okey. Masa kita cari sudut asas. X kita adalah, tekan kalkulator, sin negatif 1, nombor saja ambil. Jangan ambil negatif. Kalau kamu ambil negatif, ada jawapan memang dia bagi. Kalkulator kau tekan apa pun dia bagi jawapan. Kan? Sebab apa? Negatif kat depan ni adalah penentuan sukuan, bukan sudut. Itu kena faham beza dia kan. Okey, ambil kalkulator, cuba tekan. Apa jadikan dengan sin 0.8553 ni? (58.79) 58.79 dapat 58 darjah darjah minit pula kan, 0.79 darjah. Itu kita panggil apa? Sudut asas. Tekan kalkulator. Negatif. Kali ni baru tengok negatif. Sin negatif. Mana sin negatif? Sin negatif maksudnya sini boleh? Tak boleh. Sini tak boleh. Maksudnya 3 dan 4. Sin negatif berada pada kedudukan 3 dan 4. Nampak? Dalam kerja saya dah ringkas lah. Tadi saya explain. Sekarang dia dah ringkas sikit. Okey. Lepas tu tulis formula. Apa formula untuk sukuan ketiga? Untuk sukuan ketiga formula kita 180 tambah X
Untuk sukuan keempat apa formula kita? 360 tolak X. Yang ini penting juga ni, kena hafal 4 ekor ni. Lepas tu baru jawapan. Oleh sebab itu jawapan kita yang pertama 180 tambah 58.79. Dapatlah jawapan kita 238.79. Kalau saya salah kira kamu tegur. Okey. Kadang-kadang ni mentam ni. 360 tolak 58.79. Sini kita akan dapat 301.21. Siap lah. Dia dah laju sikit dah. Sebab apa? Ini dah contoh kedua. Contoh ketiga, keempat makin lama makin laju. Macam tu. Boleh faham tak? Ni apa maksud sudut asas? Apa maksud nak ambil sukuan? Apa maksud formula untuk dapat jawapan? Yang biru tu formula untuk jawapan, merah tu penentuan sukuan. Okey, kalkulator sudut asas. Boleh. Boleh semua? Okey? Boleh. Boleh boleh. Sekarang saya akan pause kejap. Kamu cuba buat C Okey, cuba semua cuba try buat C Okey, tengok. Okey. Kita tengok soalan C cos. Langkah pertama saya dapatkan sudut theta pula. Sudut asas X sama dengan cos negatif 1 0.2387. Saya letak nanti tekan kalkulator sekaligus. Kemudian cos positif sukuan pertama dan sukuan keempat. Formula sukuan pertama theta ambil terus. Sukuan keempat theta sama dengan 360 tolak theta, tolak atas. Nampak? Tinggal macam tu. Nanti kita ambil kalkulator sekali je kita isi. Cos shift cos 2387. 0.2387 dapat 76.19. 76.19 darjah. Sukan pertama ambil terus 76.19 darjah. Okey. Kemudian sukan keempat sebab apa? Cos positif sukan keempat. 360 tolak 76.19. Okey. $283.81. Dapat? Betul semua? Betul. Cantik. Semua boleh buat yang saya rasa yang ni tak ada salah lah. Mesti betul semualah. Kan? Okey, saya dah boleh padam ni. Ni dah boleh susah padam lah. Kamu patutnya kamu dah boleh hafal dah ni. Dah padam lah. Boleh ke sepadam Boleh kan? Kamu check jawapan je kan? Okay. D cos theta sama dengan negatif 0.7268. Negatif menunjukkan sukuan. Okey. Jawapan kita kat mana? Sudut asas adalah cos negatif 1 0.7268. Cos negatif. Sukuan berapa tadi? Cos negatif. Kalau positif, kalau lupa buat macam ni je. Kalau cos, sini-sini. Sini-sini cos. Jadi kalau dia negatif, sini-sini. Jadi 2 dan 3 negatif. Formula kita, theta akan dapat 180 tolak. Theta akan dapat 180 tambah. Dapatkan dia punya sudut asas. Cos negatif 1, 0.7268. 43.38. 43.38 Okey, kat situ kan. Jadi masuk sini 43.38
Sini pun 43.38. Okey, dapat jawapan kita 180 tolak 43.38 akan dapat 136.62. Okey, yang ini kita dapat 223.38. Habis. Okey. Ini tan dah senang lah. Dia tak ada masalah, tak ada beza pun. Tan apa semua dah tak ada beza dah. Dah senang dah. Okey. Kita teruskan Tengok. Sekarang tengok. Untuk tan kat bawah ni. Muat ni. Okey, tan theta sama dengan 2.7893. Sudut asas tan negatif 1. 2.7893. Ambil kalkulator tekan. Sukuan mana? Tan positif. Kalau tan macam mana tadi? Sini mesti ada tan semua. Sini. Tan. Jadi sukuan pertama dan sukuan ketiga. Okey, apa formula kita? Sukuan pertama, theta ambil terus. Sukuan ketiga, theta sama dengan 180 tambah theta. Tambah sudut asas. Berapa sudut asas? Tan shift tan 2.7893. 70.28. 70.28. Saya dapat kat sini 70.28, masuk sini 70.28, sini 70.28. Jadi kita akan dapat jawapan kat sini 250.28. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Tinggal satu lagi, tan yang negatif. Tan yang negatif tu padang atas ni. Okey. Tan theta sama dengan negatif 2.3577. 3577 Jadi sudut asas kita sama dengan tan negatif 1 2.3577. Kamu dah faham bahawa negatif tak diambil semasa untuk buat sudut asas. Jadi tan positif ni TT. Jadi kita ambil yang negatif 2 dan 4. 2 dan 4. 2 apa formula kita? Theta sama dengan 180 tolak 4, theta sama dengan 360 tolak. Ini tekan kalkulator. 23577. (67.02) 67.02 darjah. Masukkan saja kat sini. 67.02. 67.02. Sini akan dapat 112.98. Sini kita akan dapat 292.98. Betul ke? Betul tak puan? Betul cikgu. Betul. Habislah bahagian ni. Kita panggil apa? Selesaikan. Selesaikan. Soalan melibatkan apa? Trigonometri. Okey? Kamu dapat? Sebelum saya padam ni kejap. Nanti kita tengok balik. Padam. Okey, dah. Cepat boleh? Okey. Sekarang jom kita tengok cerita seterusnya pasal topik berkaitan dengan apa? Sudut dongak, sudut tunduk. Sudut dongak dan
sudut tunduk. Okey, okey. Sudut dongak dan sudut tunduk ni kan, elevation and depression. Sekarang ramai yang depress. Jangan tunduk sangat dongak sikit kan, elevate sama Okey. Kaitan dia apa? Dia Z. Oh, cantik ke Z saya ni, boleh macam Zoro. Z. Sudut yang kat bawah ni, ini kita panggil sudut dongak. Sudut yang kat atas ni, dia nama sudut tunduk. Okey. Sudut dongak, dia mesti, permulaan dia mesti dia tegak. Kan? Kemudian dia dongak. Ting. Itu namanya sudut dongak. Dia, pandangan dia, mata dia tengok straight dulu, mendongak ke atas. Sudut tunduk, benda tu mesti ada ke atas dulu. Dia straight, kemudian dia tunduk ke bawah. Kan? Ada pelajar kadang-kadang dia salah, dia buat huruf N. Kalau N habis. Kalau N salah. Kalau N. Silap berlaku. Kesilapan berlaku selalu N. N maksudnya dia panggil apa? Ini sudut tunduk. Kalau ini sudut tunduk maksudnya, kacau cerita dia. Kan? Orang tu dah tunduk, dia tunduk lagi. Masuk leher dan kepala, dalam badan nanti. Habis, patah tengkuk. Tak boleh. Nampak? Dia mesti apa? Kalau dia nak tunduk, dia kena tegak baru tunduk. Dia tunduk lagi tak boleh. Dongak pun, mana ni dongak? Kepala naik atas, tengok ke atas tak boleh. Jangan silap, dia Z dan dia bukan N. Okay? Kemudian, dia ada kedua pula. Yang ini adalah garis selari biasanya. Ini adalah, kita panggil dia horizontal, bumi. Ini adalah dekat langit. Dia maksudnya dia sama. Sudut ni dengan sudut ni sebenarnya adalah sama. Sebab konsep zigzag, maka SD sama dengan SD. Sudut dongak sama dengan sudut tunduk. Okey, macam mana soalan dia? Soalan dia yang best. Okey, saya akan ambil soalan kejap. Sempat salin ni? Dah, boleh? Dah, okey. Satu contoh. Contoh satu. Aku salin kejap lah walaupun lukisan saya tak cantik. Nanti saya akan bagi soalan ni. Sebab saya dalam hari ni sepanjang hari dalam kereta baru sampai rumah maghrib tadi. Kan? Saya nak buku kat rumah. Okey, rajah berikut. Ada rajah pula nanti saya lukis. Rajah berikut menunjukkan N ke aneh ni? N. Memandang ke arah puncak sebatang pokok kelapa. Q. Dan kemudian memandang ke arah kaki pokok kelapa itu. P. Okey, ini gambar dia. Dia kurang gambar dia. Ada tapak move. Nama ini N. N tu perempuan. Macam mana lukis orang perempuan ni? Budak ni ada sanggul. Okey, ini pokok kelapa.
Okey, kelapa. Sini P. Puncak pokok kelapa tu tadi apa? Q. Okey. Jarak antara N dengan pokok kelapa diberi iaitu 10 meter. Ni N. Tu gambar dia. Dalam buku ni gambar dia cantik. Saya lukis tak cantik ni. Okay. Apakah soalannya? Soalannya. Sudut dongak Q dari aras mata N ialah 44. Sudut tunduk pula ialah 7 darjah. Cari tinggi pokok kelapa itu. Dia punya soalan punya nak ukur tinggi pokok kelapa. Jadi kamu nanti bolehlah buat eksperimen ni. Kan? Tapi macam mana nak ukur sudut? Kamu kena ambil jangka sudut ikat benang. Ikat benang, kan? Kemudian teropong lah. Teropong. Teropong apa? Puncak pokok kelapa untuk dapatkan sudut tu berapa. Kan? Saya nak buat eksperimen nantilah kalau kita jumpa nanti. InsyaAllah saya boleh buat satu eksperimen untuk mengukur bangunan ke apa. Kita pakai jangka sudut dan benang saja. Kalau ada benang, kalau tak ada benang, ambil lah apa benda-benda pun. Boleh pensel pun boleh, pen boleh. Cuma kena ada 2 orang lah. Kalau seorang-seorang kena pakai benang. Kalau ramai kena pakai, kalau 2 orang, 3 orang, tak payah. Kawan boleh tolong. Okey. Maksud dia kat sini, bila kamu jumpa soalan macam ni, apa kamu kena buat? Kita kena buat aras mata N dulu. Aras mata N ni sini. Straight. Itu aras mata N. Okey. Sudut dongak dia dongak lah. Dongak tadi ingat tadi Z kan. Dongak dia tengok atas, tengok sampai Q, sampai puncak. Tengok. Berapa sudut dia? Dia kata sudut dia 44. Nampak? Jadi apa yang kita dapat kat sini? Kita dapat satu segitiga. Bila kita ada satu segitiga bersudut tegak, automatik kita dah boleh guna trigonometri. Nampak? Macam mana nak guna trigonometri? Kita tak tahu tinggi. Kita letak tinggi kita sebagai X. Tapi kita tahu jarak. Jarak kita 10 meter. Nampak? Jadi kita akan guna trigonometri asas. Apa trigonometri asas? So, ca, tua. Yang mana satu nak pakai? Apa yang kita ada? Okey? Yang kita ada kat sini adalah ini apa? Opposite. Depan. Depan sudut namanya opposite. Bawah adalah adjacent. Yang paling panjang ni namanya hypotenuse. Jadi yang kita ada O nak cari dengan A. Jadi O dengan A yang paling sesuai kita pakai tua. Kita akan pakai tan. Jadi macam mana nak cari X? Kita tulis kat situ. Tan 44 darjah sama dengan apa? Opposite. Siapa opposite kita? X per dengan 10. Macam tu. Itu untuk segitiga yang pertama. Tengok. Boleh? Sampai kat sini macam nak cari X? Potong 10, bawa sebelah, duduk depan. Tekan kalkulator. 10 tan 44. Kau tekan je. 10 tan 44. Gitu. Dapat tu jawapan kita. 9.66. 9.66. Tulis. Jadi kat sini X adalah sama dengan 9.66. Adakah X tinggi pokok kelapa? Tak ada. Separuh-separuh. Baru separuh. Sini 9.66. Okey. Nampak?
Kalau ada setengah soalan, dia bagi berapa ketinggian N. Tapi soalan dia tak bagi ketinggian N. N pun tak pernah ukur tinggi dia. Kalau dia bagi ketinggian N, kita dah boleh campur je dengan tinggi N. Tapi masalahnya, tinggi N kita tak tahu. Tapi dia bagi apa? Sudut tunduk pula. Dia bagi sudut tunduk. Mana sudut tunduk? Sini. 7. Nampak? Kita akan dapat lagi satu segitiga. Cuma segitiga dia macam tu lah pula. Segitiga. Okey? Tapi kalau kamu kekok nak kira macam ni, tak ada masalah. Kita padam. Sebab apa? Kamu kena ingat tadi kita kata zigzag. Segitiga atas dengan segitiga bawah ni adalah segitiga yang sama. Boleh je kita lukis ambil segitiga bawah tu. Yang ambil saya bawah ni. Maksudnya 7, sini 7, sini pun 7 lah. Sama. Jadi tinggi sini dengan tinggi N adalah benda yang sama. Jadi saya boleh ukur kat situ. Sini akan buat X untuk yang ni pula. Sini 10, sini 7. Jadi kita boleh ukur pula tinggi berapa tinggi si N ni. Dan balance tinggi pokok kelapa tu. Jadi kita dapat macam tadi juga pakai apa? Opposite, adjacent. So kita boleh pakai tan juga. Tan 7 darjah sama dengan X per 10. Potong 10 pergi depan, tekan kalkulator. 1.23. Tak tinggi pun. 1.23 meter. Budak kecil lagi. Betul. Saya lukis budak kecil. N ni. Kan? Jadi, tinggi ni dengan tinggi ni sama kan? 1.23. Dapatlah. Soalan kita dia cari apa? Cari tinggi pokok kelapa itu. Soalan ni sekarang ni dia dah ada dalam soalan subjektif. Kertas 2. Format baru. KSSM. Dulu objektif. Sekarang dia duduk kertas 2. Jawapan kita, tinggi pokok kelapa. Tinggi pokok kelapa sama dengan 9.66 campur dengan 1.23 buat betul lazim 10.89 meter. Okey? Macam mana? Ada soalan? Jadi kita tengok contoh kedua. Boleh faham? Nak tanya dulu. Tanya dulu sini. Tanya dulu. Sebelum kita masuk. Maksudnya tinggi pokok kelapa tu 10.89 meter. Betul. Sebab mula-mula kita ukur sebahagian aja daripada paras tinggi N ke atas. Nampak? Lepas tu kita kena ukur ke bawah. Sebab tinggi N tak bagi. Kalau soalan tu bagi, dia bagi N berketinggian 1.23, kita ukur atas saja. Boleh? Okey? Ada lagi? Tak ada? Tengok contoh kedua boleh? Boleh cikgu. Okey. Padam Okey, contoh kedua. Pada satu ketika, macam cerita zaman dulu-dulu ke. Pada suatu ketika, sebuah helikopter, bahasa Melayu, kopter. Helikopter. Berada pada jarak 500 meter di atas sebuah kereta. Okey. Sudut tunduk
Sudut tunduk T dari helikopter ialah 33 darjah. Dia main minit pula 58 minit. Ni tadi dia main point 5 minit. Kan? Dengan keadaan T ialah puncak menara bangunan AIA. Saya tak tahu lah kat mana dia AIA, dia tulis bangunan AIA, kita point AIA lah. Kan? Sudut dongak T dari kereta ialah 32 darjah 42 minit. Okey. Cari tinggi menara AIA dalam meter terdekat. Okey. Nah, ambil kau. Kebat aplikasi, kebat analisis, kebat nilai. Semua dia hentam kebat. Nampak? Kenapa soalan ni dia jadi kebat? Okey, itu kita tengok. Yang pertama, dia cerita je, gambar tak ada. Pandai-pandai lah kau imagine. Macam mana cerita ni? Itu yang kacau. Yang ini memang kacau dalam exam. Nampak? Dia cerita je, pada satu ketika, sebuah helikopter berada pada jarak 500 meter di atas sebuah kereta. Sudah. Jam tengoklah sudah. Macam mana buat? Kita, cikgu, helikopter macam mana lukis? Kau lukis je helikopter. Kalau kau tak hati lukis helikopter, kau lukis H. H maksudnya apa? Helikopter. Nampak? Itu cerita dia. Macam tu nak buat. Tak payahlah cikgu. Tu helikopter lukis macam mana? H. Berada pada jarak 500 meter di atas sebuah kereta. K. Kereta. Helikopter atas kereta. Nampak? Ini namanya helikopter atas kereta. Berapa? 500 meter. Kemudian, dia kata, sudut tunduk T dari helikopter ialah 33 darjah 58 minit dengan keadaan T adalah puncak menara bangunan AIA. Puncak menara kat mana? Adakah kat kereta juga? Kita letaklah kat tempat lain. Kita letak menara. Menara macam mana? Ambil satu garisan, buat satu menara. Di atas bumi yang sama. Cikgu tak nampak menara. Alamak, menara tak nampak. Macam mana? Macam mana? Okey. Boleh. Ada lag tak? Tiba-tiba your internet connection is not Ada. stable. Okey. Okey je. Ini menara. Menara dia apa? T. Jadi macam mana? Langkah pertama. Sudut tunduk helikopter. Helikopter pula. Helikopter sebelum dia tunduk, dia kena tengok depan dulu. Lepas dia tengok depan, dia tunduk lah. Dekat puncak menara, dia kata nampak. Puncak menara. Berapa sudut dia? 33. 58 minit. Dia main minit. Dia main minit tak apa, kita pun main minit. Nampak? Jadi kita kena jadi Z, ingat deh. Nampak soalan ni dia mesti main Z.
Jadi kita kena lengkapkan. Ting 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 ting. Cuk, cerita dia kat situ. Itu yang pertama perkataan dia bagi Sudut dongak T dari kereta. Kereta pula dongak pergi kat T. Kereta dongak pergi kat T. Nampak? Ni, kereta pun dongak pergi ke T. Oh dah, saya ingat. Boleh lah. Berapa sudut dia? Sudut dongak 32 darjah 42 minit. Sekarang boleh tak kita macam mana kita nak cari apa ni? Tinggi menara AIA tersebut. Okey. Problem kat sini. Dia ada problem. Apa problem dia? Masalahnya, dia bagi tinggi ni sekaligus. Nampak? Jadi soalan ni, sebab tu dia jadi soalan dia kebat. Dia bagi tinggi tu sekaligus. Dia tak bagi jarak kat sini. Kalau dia bagi jarak, senanglah cerita kita. Boleh cari terus. Dia bagi jarak, dia bagi tinggi macam ni je. Okay? Jadi yang pertama, kita kena tengok tentang sudut dulu. Jadi kita nak dapatkan sini. Nak dapat sini, kena dapat sini. Dapat panjang ni, maka dapatlah tinggi menara tu. Kalau kita tak dapat panjang ni, tak dapatlah. Jadi kita kena buat apa? Soalan kebat, kita kena buat satu persamaan. Okay, apa persamaan dia? Macam ni. Sudut ni macam biasalah. Saya kalau kat atas terbalik, saya akan buat letak kat sini. Sebab sudut dia sama. Yang pertama. Okay. Yang ini, panjang ni kita letak sebagai X. Kita tak tahu. Okay. Tinggi menara kita letak sebagai Y. Saya letak Y lah. Tinggi menara. Okay. Jadi kat sini, daripada gambaran ni, tu kebat dia. Gambar tak ada, pakai jam lah. Pakai tak dapat, senyum je tengok soalan ni. 5 markah, habis. Okay. Tinggi menara Y. Jadi kat sini, panjang dia adalah 500 tolak Y. Okay. Bila sini X, sini pun X. Jadi saya akan buat persamaan melibatkan trigonometri dan melibatkan dua segitiga. Apakah segitiga yang pertama? Saya tolak jangan jatuh laptop aku sudah. Okay. Segitiga yang pertama yang atas ni. Keluarkan. 500 tolak Y, bawah dia X, sudut dia 33 58 minit. Jadi kita pakai apa? Macam tadi juga, nampak? Dia pakai tan. Tan 33 darjah 58 minit sama juga dengan bertentangan 500 tolak Y per dengan X. Okey, biar situ. Itu persamaan kita yang pertama. Persamaan kita yang kedua, pergi sini. Segitiga yang kedua. Apa segitiga yang kedua? Sudut kita kat situ 32 darjah 42 minit. Sini Y, sini X. Sama juga kita buat tan 32 darjah 48 minit. Alamak. Tak muat. Padam. Tulis bawah ni. Okey. Tan 32 darjah 42 minit sama dengan Y bahagi dengan X. Jadi cuba tengok yang kedua-dua persamaan ni. Apakah benda yang sama pada kedua-dua persamaan ni? Benda yang sama pada kedua-dua persamaan ni adalah X. Kita akan jadikan dia satu persamaan serentak. Macam mana? Tengok saya susun. X ni pergi depan. Potong. X pergi sini. Okay. Bila nak buat persamaan serentak, pastikan huruf mesti belah kiri. Nombor sebelah kanan. Huruf kita apa? X tan 33 darjah
58 minit campur Y. Nampak? Kenapa campur Y? Tolak. Tolak pergi sebelah jadi campur kan. Sama dengan 500. Dia faham? Okey. Yang ini saya akan X ni bawa ke sini juga. Dia akan jadi apa? Ni akan jadi, saya tulis bawah ni tau. Okay. X tan ni yang ini 32 darjah 42 minit. Y ni pergi sini jadi apa? Tolak Y sama dengan bila Y dengan X dah pergi sini, siapa yang tinggal sana? Kosong. Ini kita buat persamaan serentak. Macam mana nak buat persamaan serentak ni? Calculator. Tekan calculator. Tekan calculator. Tekan calculator kat mana? Mod. Kamu tolong tekan, saya tak ada calculator. Siapuan tolong. Mod EQN 1 ambil yang unknown. Unknown 2. Dia mesti keluar A1 tu. Ada calculator? Okay. Siapa A1 kamu? A1 kamu tan 33 minit 58. 33 darjah 58 minit. Ini kita punya A1. Okay. Kemudian ni kita punya B1. 1. Ini kita punya C1. Ini kita punya A2. Ini kita punya B2. Ini kita punya C2. Cuba tekan. Berapa dapat? Alamak, saya tak ada calculator. Calculator saya tak boleh buat pula serentak ni. Aduh. Saya dapat kalau X 380.4, salah, 0.04, Y 243.98. Berapa Sapuan? Y? X 380.08. 380. Hmm. 0.08 maksudnya 380.08. Saya letak dulu. 04 je, silap. 04. X. Itulah X. Kalau Oh, ni Y, X. Ni X. Okay. Ni X. 380.04. Y? 243.98. 243.98. Okay. Yang lain dapat ke? Macam mana? Saya nak tunjuk tak ada calculator. Alamak. Kalau ada calculator senang. Siapa boleh share pakai calculator? Ada yang tak tahu pakai calculator tak? Boleh. Cuba tekan calculator. Kawan kamu dapat jawapan dia? Soalan nak apa? Cari tinggi menara AIA dalam meter terdekat. Tinggi dalam meter terdekat, jawapan kita apa? 244. Kan? Jadi tinggi di jawapan kita adalah 200. Mana? Saya ada jawapan ni. Sini. 244 meter. Okey. Ada soalan? Nampak Boleh faham? Ini dia kebat sebab apa? Ni kena buat persoalan serentak. Persoalan serentak kita pula melibatkan apa? Nah, ambil kau. Main tan. Kan? Main tan. Jarang jumpa. Sebenarnya kalkulator kamu banyak benda yang boleh buat. Okey? Boleh? Boleh. Okey? Tak apalah, nanti kamu tengok semula rakaman kita macam mana kan. Sangkut ke. Okey. Saya akan padam kejap. Tengok soalan terakhir. Cikgu. Ya. Biasanya kan cikgu, soalan Ha? yang dia bagi segi 3 pasal dia bagi nisbah bahagian tu biasa masuk bahagian mana? Objektif. Oh, objektif dia. Yang ini yang penyelesaian masalah yang ini yang melibatkan kata dua ni.
Kalau yang dia bagi segitiga, dua segitiga, kira bagi nisbah apa semua kan. Itu objektif. Tapi tengoklah. Kalau exam kat sekolah biasa je saya target dia akan letak kat objektif dia. Banyak topik lain lagi nak buat. Kan? Okay. Saya akan letak soalan ni. Helikopter lagi. Saya tak boleh nak apa. Ni soalan tadi. Drone. Fokus. Alamak. Dia tak nak fokus lah. Kamera saya gila tak nak fokus. Tak dengar cakap. Okey. Tak apa, tak apa. Saya tulislah. Buat macam mana? Terpaksa lah cikgu kamu melukis lagi. Okey. Tengok soalan seterusnya. Dia bagi gambar. Kali ni gambar tadi soalan ada gambar. Saya tukar di kebat. Kebat tak ada gambar. Okey, nombor 9. Nombor 9 kat sini. Dia bagi ada satu gambar helikopter. Itu helikopter. Okey. Kemudian kat bawah ni ada 2 biji kereta. Ada kereta A. Kereta A. Ada kereta B. Okey. Jarak antara kereta A dengan kereta B 50 meter. Itu saja gambar dia bagi. Soalan dia. Dalam rajah di atas. Rajah di atas. Okay. A dan B. Ialah kedudukan 2 buah kereta. Biasalah soalan. Apa dia lukis, dia cerita lagi. Kan? Pada satu ketika, sudut tunduk kereta A dan kereta B dari helikopter ialah 30 darjah dan 20 darjah. Hitung tinggi helikopter itu. Dari tanah. Soalan ni. Okey, jom kita try. Kita buat, habiskan. Yang pertama, sudut tunduk kereta A dan kereta B dari helikopter. Helikopter akan tunduk. Helikopter straight. Dia tunduk pergi dekat A dulu. Dia tunduk ke A, dia kata apa? 30 darjah. Kita lengkapkan segitiga kita. Tuk. Macam tu. Buat, okey. Kemudian. Okey. Saya ambil. Sorry. Saya kena ambil sudut tunduk ni daripada
kereta bawah kereta lah. Kita ambil terus bawah kereta. Ambil kat atas pula. Darjah. Okay, ambil dekat pusat dia. Kan? Untuk kereta B pula ni. Berapa? 20 darjah. Sekarang kita boleh keluarkan. Kita boleh keluarkan apa? Dua-dua segitiga tersebut. Yang pertama, saya tak nak buat segitiga kat atas, saya tukar. Macam biasa. Kita tukar. Segitiga kita ambil yang kat bawah. Yang pertama, macam tu je. Berapa sudut dia? 30 kat atas, dia 30 kat bawah. Tinggi helikopter tak tahu, height. Jarak antara helikopter pergi kereta pun tak tahu, X. Nampak? Okay, yang kedua. Segitiga kita jauh sikit. Sudut kita dah jadi 20. H yang sama. Nampak? Tapi bawah dah jadi apa? X campur 50. Soalan yang sama macam tadi. Sama, dua segitiga, sama. Cerita dia. Okey. Jadi kita boleh buat yang pertama, tan 30 sama dengan H per X. Yang pertama. Yang kedua, yang ini kita boleh pakai tan 20 sama dengan H per dengan X campur 50. Nampak? Kalau kita nak guna teknik pergantian boleh, tapi saya lebih suka menggunakan teknik penghapusan. Sebab tu boleh tekan kalkulator. Kan saya akan susun ni. Susun. Ni kita akan jadi X tan 30 sama dengan H. Kemudian X tan 30 tolak H sama dengan kosong. Yang pertama. Yang kedua, yang ini bila dia pergi ke sebelah, dia akan mengembang. Dia akan mengembang. Dia mengembang jadi apa? Dia akan jadi kat sini X tambah 50 jumpa dengan tan 20 sama dengan H. Nampak? Jadi tan 20 ni dia boleh kembang. Bila dia kembang, dia akan jadi, kita tarik sini. Ni akan jadi X tan 20 tambah dengan 50 tan 20 sama dengan H. Okey. Contoh, kalau kamu nak pakai satu lagi kaedah, kita boleh pakai kaedah satu lagi, iaitu kaedah kalkulator pun boleh pakai. Dia nak cari apa? Hitung tinggi helikopter. Tinggi adalah H. Kan? Cari H. Jadi kita ambil susun. Kalau ambil susun maksudnya saya bagi tahu kamu kena susun macam mana? Huruf belah kiri, nombor belah kanan. Huruf belah kiri, nombor sebelah kanan. Okey? Itu kaedah yang pertama tadi kan. Jadi saya akan buat jadi X. Anak saya dah nangis nak susu. Aduh. Tolak H sama dengan negatif 50 tan 20. Yang ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kan? Cuba tekan kalkulator. Siapa ada kalkulator tadi? Tekan. Jadi A1 berapa? A1 sama dengan tan 30. B1 sama dengan negatif 1. C1 sama dengan 0. Bawah. A2 sama dengan tan 20. B1. B2. B2 sama dengan negatif 1 juga. C2 sama dengan negatif 50 tan 20. Dapat? Kamu akan dapat berapa X dan berapa? 85.29 X. dengan 49.24. X sama dengan 80. 5.29. 5.29. H.
49.24. 49.24 meter. Jadi jawapan kita yang mana? Dia nak hitung tinggi helikopter di tanah. Jawapan kita dah 49.24 meter. Rendah betul. Betul Saban? Rendah Cikgu cek jawapan je. Ya, saya cek jawapan tengok. Rendah betul. Takut langgar helikopter tu. Gambar tak boleh percaya cikgu. Eh? Nombor 9 pula. 49.24 betul-betul. Betul lah. 49.24. Cuma pelajar kena cekap buat persamaan segitiga dan menggunakan kalkulator untuk persamaan serentak. Okey? Boleh? Cikgu ni mat kan cikgu? Ni Matt, bukan Mat Ya. juga. Sabar. Mat dia lagi. Sabarlah. Ya cikgu. Tapi kalau mat kan cikgu, dia bukan strict sikit ke cikgu kena tunjuk jalan kira semua? Ke tak payah? Tak payah. Ini soalan kebat. Macam ni pun dah. Ini kalau student jawab kan, syukurlah cikgu tu buat penat type tau. Dia siap lukis helikopter lagi, lukis kereta kan. Lepas tu dia type kan. Lepas tu soalan kertas 2 pula, bagi markah 5. Saya rasa dah satu kelas 3-4 orang yang jawab. Sebab tu dia lukis lebih kurang lah. Kalau saya sebab saya lukis macam ni je. Saya cantik buat penat. Tak ramai jawab. Soalan ni setiap tahun tak ramai jawab. Sebab tu kebanyakan soalan ni sebelum ni dia letak dekat kertas 1 objektif. Dia dah tahu dah kalau dia letak kertas 2 kan, automatik banyak akan tinggal kosong. Trigonometri. Nampak? Saya letak ni sebab apa? Salah satu yang mungkin akan masuk dalam subtopik trigonometri. Sebab dia tulis kat situ, kertas 2 kamu, kan, section A ada soalan trigonometri, penyelesaian masalah. Mungkin yang ini. Mungkin yang ini. Bukan kata mesti macam ni. Tak. Saya tak cakap mesti sudut dongak, sudut tunduk. Tak. Jadi, tapi kamu boleh teka. Contoh macam ni. Kamu exam nanti, kamu akan exam kertas 1 dulu. Bila kamu exam kertas 1, kamu tengok ada soalan sudut dongak, sudut tunduk, kamu cukup lega. Sebab apa? Bila dia dah masuk kertas 1, topik ni, dia tak akan masuk kertas 2. Kan? Tapi tiba-tiba kertas 1 tak ada pula sudut dongak, sudut tunduk. Sudah. 40 soalan objektif tu tak ada. Kamu kena standby. Masa rehat antara kertas 1 kertas 2 tu, dia bagi 2 jam tu, kau buka sudut dongak tunduk. Tengok betul-betul. Confirm ada dalam kertas 2. Confirm tu. Biasanya macam tu lah. Kan? Tak ada saya kata mesti ada. Kamu nanti ungkit pula kan. Sampai ke syurga nanti jumpa saya kan. Panggil saya keluar. Sudah mampus. Okay. Lebih kurang macam tu lah untuk malam ni. InsyaAllah kan. Jadi saya kalau ada apa salah dan silap ke ada benda. Kalau kamu tak faham, kamu boleh terus WhatsApp saya direct. InsyaAllah saya akan tolong kamu. Okay. Tapi kalau kamu faham, ajarkanlah kawan-kawan yang lain. Kalau ada adik-adik ke apa kan. Adik. Sebenarnya soalan ni kamu dah belajar dalam tingkatan 3. Sudut dongak tunduk kamu dah belajar tingkatan 3. Jadi kamu boleh ajar saya tingkatan 3, tingkatan 4 ada. Dan soalan tingkatan 3, tingkatan 4 biasanya dia hanya masuk dalam kertas 1. Dia tak masuk dalam kertas 2. Okay. Jadi untuk malam ni setakat ni dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan sebab belajar benda yang susah juga hari ni. Belajar kebat ni susah. Pak, tengoklah 2 kali. Terima InsyaAllah. kasih cikgu. Sama-sama. Kira dah habis ke cikgu bab ni? Terima kasih cikgu. Kira dah habis ke cikgu bab ni? Habis dah bab ni. Tinggal soalan-soalan yang melibatkan tingkatan 3. Oh. Soalan tingkatan 3 lagi susah juga tau. Form Tahu 3, cikgu. Trigo ni. Saya dulu form 3 tengok macam ni saya tinggal je. Dah biasa. Bukan tinggal. So, kalau objektif, B. Cikgu. Okay. Baik. Cikgu Terima terima kasih, kasih. Sama-sama. Terima kasih Baik. cikgu. Minggu depan kita dah buat revision. Kita buat revision. Kamu dah exam ke? Saya tak tahulah exam ke tak, tapi saya akan buat revision. Minggu depan kita buat revision sikit. Okey, terima kasih. Baik. Sama-sama. Mira, boleh Mira?
Hilang dah Amirah. Baru tanya hilang. Aduh. Adil, Ammar.